kembali di Malaysia dan kita nak fokus satu aspek yang sangat penting sebab ia melibatkan nyawa, keselamatan dan kemakmuran bersama. Dan itu tragedi pembunuhan yang berlaku pada Sari 2 ini melibatkan bekas pengarah Mardi, warga emas yang dibunuh ketika dalam perjuangan ilmu dan juga anak kecil yang dicampak oleh Datuk Tiri yang ketika itu mungkin dikatakan sebagai ada masalah mental sehingga menyebabkan maut. Dan ini menimbulkan kekecohan dan kemarahan. Jadi apakah natijah di sebalik ini dan apa yang boleh kita pelajari? Bersama dengan kita untuk mentafsir di sebalik tragedi pembunuhan ini bersama dengan penalisis jenayah Kamal Effendi Hashim. Hari ini tonal kita agak serius sebab kita yalah kali keemosi memang geram. Tapi kamu melihat bagaimana? Sebab ini bukan kali pertama warga emas yang dibunuh, anak kecil yang dicampak. Semuanya kerana pertukar yang disifatkan sebagai nekat untuk mendapatkan sesuatu. Tepat sekali Fitri. Yang pertama kalau tanya pada saya, jenayah ini pernah berlaku sebelum juga. Daripada masa awal sehinggalah sekarang, zaman kita kontemporari ini, banyak jenayah-jenayah yang sedemikian berlaku. Perbezaannya ialah pada darjah keganasan jenayah itu. Maknanya kalau dulu ada kes yang serupa tetapi dia tidak menggunakan pengakhiran yang sama. Jadi sebab itu darjah keganasan tu yang menjadi kegusaran ramai. Mentelah jenayah ini berlaku secara domestik di dalam rumah. Selalu kita dengar tentang keganasan rumah tangga, selalu kita dengar tentang mengamuk dalam rumah akibat di bawah pengaruh dadah atau alkohol. Tetapi kali ini kita dengar pula pecah rumah seumpama tanpa prejudis pada kes ini. Faktanya rumah itu dimasuki dan kemudian bagi kes yang satu lagi faktanya berlaku keadaan di mana kematian akibat daripada dicampak kalau kita tengok sebab kematian itu, maka kita akan melihat satu segi iaitu kesian budak dijatuh sebagainya. Ini tidak memadai sekarang. Kita kena belajar daripada tragedi itu. Itu yang paling penting, Fitri. Saya nak mulakan dengan kes yang melibatkan warga emas Sebab biasanya diserang sebab mereka ni yakin dah buat kajian sebab melihat kepada rumah, melihat kepada kemungkinan suspek atau pemangsa itu memiliki harta yang banyak. Jadi dibuat perancangan nak masuk ke mana, jalan belakang ke, depan ke, tepi kanan kiri, semua itu macam mana perancangan? Selalunya ada penjenayah ni ada berbagai kelas. Ada yang melihat secara oportunis. Maknanya kat depan dia terbuka peluang tu ada, maka disaruk terus. Ini satu jenis. Satu lagi yang telah merancang seperti Fitri kata tadi. Dia mempunyai niat khusus, dia mempunyai tujuan khusus dan dia ada secara spesifiknya apa yang dia kendaki. Katalah dia pecah masuk untuk dapatkan laptop. Laptop itulah pilihan pertamanya, primarinya, dan sekundernya barang-barang yang ada kat situ. Misalnya handphone dan lain-lain. Tetapi dalam kes pecah rumah, kebanyakan kali majoriti pecah rumah ni melibatkan untuk mendapatkan keuntungan, profiteering, iaitu barang, barangkali peralatan elektrik atau barang yang mudah dibawa kalau dia naik motosikal. Kalau dia naik kereta, barang yang lebih besar. Tapi bagi yang pejalan kaki ataupun yang menggunakan basikal atau motosikal, dia mencari satu yang lebih ringan. Amat jarang ada orang tanya, boleh tak orang yang pecah rumah ni tiba-tiba dia tengok keadaan tu boleh jadi rogol ke tidak Ya boleh jadi, tetapi dalam sampel sebenar kes di dunia ni amat sedikit sebab penjenayah ni dia ada jenis dia juga. Dia jenis yang profiteering, berdasarkan keuntungan dia pergi kepada profiteering. Pada yang jenis seksual, dia merencana itu, merancang, membuat persediaan adalah untuk seksual, Fitri. Ada dia punya target lah. Betul. Tapi bila mana menyerang warga emas kita sedar umur 70-an yang tak mampu untuk melawan, tapi mengapa mereka bunuh ataupun memang ada ancaman atau macam mana? Jadi warga emas kalau nak awal pun memang tidak mampu kan. Jadi ada kadang-kadang dia hanya biar duduk di situ saja ataupun kunci ikat. Tapi ini bunuh maksudnya ada memang betul ada perancangan yang jahat. Menarik apa yang Petri kata sebab kebanyakan kali warga emas, wanita dan kanak-kanak dijadikan sasaran. Mengapa mereka ni kelompok besar menjadi sasaran? Kerana diyakini tidak akan membalas balik serangan itu, tidak akan bertindak luar jangka. Jadi penjenayah memilih sedemikian rupa, profil sedemikian kerana risiko untuk dia sendiri berisiko risiko untuk dia ditangkap, risiko untuk dia cedera tu tak ada. Dia boleh melepaskan diri, maknanya tak melawan. Selalu dia cari yang jenis tak melawan ni lah. Ini jadi bila kita cakap pasal warga emas, kebanyakan adalah mereka yang telah ada simpanan, ada sedikit duit, ada sedikit harta dan barangkali penjenayah telah mengetahui. Di sinilah kepentingan kita menjaga maklumat tersebut. Jadi Pak Kasim, Mak Pek yang kat luar sana, tak kisahlah kat Kampung Cokro ke, kat Tampin ke, kat Koru ke kan. Apa yang kita boleh buat, information tu kena
menjaga. Kadang-kadang baru jual tanah. Bila baru jual tanah kan, dalam keadaan factory mungkin baru balik daripada satu assignment, ya, bawa duit. Jadi maklumat ni kadang-kadang yang menyebabkan bahaya itu bertambah. Ya, tak tahu zaman sekarang ni kita macam telanjang lah, semua maklumat kita dedahkan, ya. Ya, betul. Di mana check in, di mana itu ini, di mana Betul. kan. Baik, tentang isu domestik pula, libatkan orang yang kita kenal sebab duduk serumahan, tiba-tiba berlaku perkara yang tak diingini, serangan seksual, darjah keganasan memang berbezalah sebab ialah dengan nak serang tu orang yang kita kenal. Jadi apa limit ataupun batasan bagi orang yang nak mempertahankan diri ni? Kadang yang ada pada dia hanyalah pisau, yang ada pada dia hanyalah benda-benda tajam. Sebab itulah maruah yang dipertahankan ini berdepan pula dengan orang yang nak mengancam dan mencemarkan maruah dia. Macam mana Pak? Setiap orang, individu di Malaysia ini mempunyai hak mempertahankan diri. Ini jelas di dalam Akta 574 Kanun Keseksaan tu, ya. Dan dalam keadaan tertentu, misalnya tak boleh dapat bantuan daripada pihak polis, dah terdesak sebagai jalan akhir, ya, maka ada lagi lanjutan dari situ. Maknanya hak mempertahankan diri itu boleh kita lanjutkan walaupun membawa kematian kepada orang ini, ya, dalam keadaan tertentu. Misalnya serangan bertujuan rogol. Ya. Serangan bertujuan liwat, ya. Tak payah tunggu sehingga habis, tamat. Maknanya masa dia nak buat tu, dia dah mula pada masa ini, seseorang telah pun mempunyai hak mempertahankan diri walaupun hasil daripada itu menyebabkan kecederaan parah, malah kematian kepada penyerangnya. Tapi had itu ada mulanya dan ada tamatnya. Hak itu ada, tapi had itu ada mula dan tamat. Bila kita takut dan bermula takut, pada bahasa itulah bermulanya hak itu, dan dia tamat apabila penjenayah itu lari atau tidak ada dalam keadaan kita lagi dekat dengan penjenayah lah. Ya. Dan kalau tanya kalau kita buat tinjauan rambang lah netizen, pasti kecewa kalau yang membunuh itu dikaitkan dengan kesihatan mental, tak waras, tak stabil waktu itu. Jadi jelas sebab libatkan nyawa terbunuh, ya. Oh, hilang anak ni perasaan dia tak tahu nak cakap macam mana. Baik. Ya, dalam keadaan yang tragis, ya, jatuh, tiba pula si ibu pula dalam keadaan yang pengebujuk pada kes ni lah, yang nak dirogol. Faham. Ya, ini menimbulkan sejuta konflik dan tekanan emosi yang dahsyat. Faham. Ya. Saya tertawa kecil tadi bukan sebab kematian itu. Tidak ada kematian yang wajar kita ketawakan. Ya. Saya ketawa itu kerana kami dari sekolah pemikiran yang berbeza. Ahli-ahli ilmu jiwa akan mengatakan ada kacau ganggu jiwa, penyakit mental sebagainya. Tetapi ahli kaji jenayah tidak melihat itu. Pada jenayah kita melihat kesan dan akibat perbuatan. Jika dia tahu kualiti perbuatannya, ya, contohlah orang bunuh diri, orang nak bunuh diri. Ada sekarang ni perdebatan Fitri. Dia kata tak patutlah orang ni ditahan, ya, kalau dia cubaan membunuh diri kerana orang ni sakit mental. Tetapi bagaimana seorang yang sakit mental tahu kalau terjun daripada bangunan dia boleh mati? Maknanya kualiti pemikiran itu ada. Ada perancangan dia ke arah itu? Ada, walaupun dia stres. Kalau kita kata dia stres, tapi orang lain stres tak pula terjun. Orang lain stres tak pula hiris tangan, tidak pula tahu kematian dengan karbon monoksida. So ini persoalan yang selalu menjadi perbincangan antara dua-dua sekolah. Jadi kalau kita kata sakit mental, kita sebenarnya memberi peluang kepada penjenayah tadi supaya mendapat sedikit suaka, tempias suaka undang-undang, sementara kita melupakan mangsa, ya, pendapat peribadi saya, kita melupakan mangsa yang sepatutnya juga diberi peluang yang sewajarnya atas kematiannya itu. Ya. Sebab itulah kalau lihat pada luahan sepanjang PKP ni kan. Sebab bila PKP ni banyak yang duduk di rumah, yang sepatutnya memang kaki raya pun ada di situ. Jadi dia punya gelora nak keluar tu tinggi. Bila dia tertekan, tak dapat mungkin bekalan dia, contohnya apalah, dadah ke apa. Jadi kan timbul macam-macam lah tekanan yang menyebabkan dia tambah-tambah pula yang berkurung, kemudian melayan pornografi, akan timbul macam-macam keinginan. Betul. Inilah sebabnya dia bukan berlaku tiba-tiba tau. Jaranglah tiba-tiba dia kata dia terfikir nak buat je. So bermakna dia ada percubaan sebelum itu. Pada peringkat percubaan ini yang perlu dihentikan. Kan? Pasal semasa dia buat percubaan ni kita dah tahu dah ada sekali dua, jadi bila dah ini dah bahaya dah. Bukan tunggu bila dia melakukannya bahaya. Selalu orang kalau ahli keluarga sendiri kan yang terlibat dadah ke dah lain macam dah. Kita pun tak apalah, malu kan nak cakap kat luar sana, biarlah kita selesai supaya orang tak tahu, bukan aib keluarga sendiri dan sebagainya. Tetapi faktanya ia boleh membawa kepada kehilangan nyawa, dan itu yang boleh kita kena fikirkan. Barangkali ada ketikanya Fitri, intervensi hendaklah bermula apabila telah ada bunyi-bunyi ataupun bayang-bayang, signal isyarat bahawa ia akan berlaku.
Contohnya sebelum ni dia ada mengendap kan, tepi langsir tengok misalnya, ataupun atau cuba tarik kain. Kehilangan, minta maaf ya, kehilangan pakaian dalam. Ya. Ya. Ini pun satu fetish ya. Bila fetish ni dia kehilangan pakaian dalam dia atau barang-barang peribadi ya, digunakan bagi melengkapkan fantasi pelaku tu. Maka pada ketika ini itu isyarat-isyarat yang perlu kita ketahui lah. Barangkali maklumat-maklumat ini juga boleh didapati ya, ciri-ciri ini. Malangnya kita selalu menunggu perbuatan itu berlaku. Dan saya kecewa apabila kejadian-kejadian macam ini berlaku. Sebahagian besar dari kita hanya menyatakan kesedihan tetapi tidak bertindak selepas itu kan. Vibe itu sekejap je lepas. Sekejap, biasa 3 hari je. Sedih ni 3 hari, lepas tu habislah kan. Sedangkan kalau kita cakap penganiayaan, pengabaian kepada kanak-kanak ni memang banyak berlaku kan. Daripada dulu 80-an 90-an kes Bala Subramaniam yang pertama tu kena cucur hokok, campak kan luar kat Chowkit, sehinggalah hari ini kan ia masih berlaku. Tetapi kesedihan saja tidak memadai. Kita perlu melakukan langkah-langkah khusus untuk melihat keadaan ini, meletak dia dalam kompas yang betul. Fitri. Baik, sebutkan golongan yang fragile ya. Kanak-kanak warga emas, kadang-kadang saya masih ingat tragedi nenek tua tak boleh bangun, tiba-tiba diikat dan sebagainya. Macam mana mereka ni harus dapat dilindungi ketika mungkin yang ada kualiti boleh bertahan diri, keluar bekerja, ya. Yang ditinggalkan ni anak kecil yang mungkin terpaksa, ya. Ibu nenek tua yang terpaksa berbaring tak boleh buat apa pun, kadang ditembak ataupun ditikam. Macam mana mereka dapat dilindungi di saat rumah kita tu mungkin tak ada benteng yang bagus lah. Ya. Kalau dalam keadaan biasa sebelum kita ada COVID tu pun berlaku. Yang herannya apabila dalam keadaan COVID orang duduk kat rumah lebih ramai tetapi berlaku juga kan. So apakah yang boleh dilakukan? Ni ialah pengawasan ya, sama ada fizikal ataupun pesan pada jiran atau kita boleh menggunakan teknologi ya. Kalau telefon pintar ada, kenapa kita tak boleh lengkapkan dengan kamera pintar kat rumah untuk meneliti orang tua ya, atau mak kita atau bapa kita ya. Kalau kita penjaga dia atau kanak-kanak yang memerlukan perhatian istimewa ya, kanak-kanak OKU, mereka ni terdedah pengasuh barangkali memanipulasi atau melakukan penganiayaan, pengabaian, maka kita boleh monitor secara langsung. Yang kedua ialah pemeriksaan berkala ya, kita tengok sendiri ada kesan-kesan fizikal kepada tubuh badan dia ya. Kalaupun dia tak boleh bercakap tetapi tiba-tiba kita tengok selalu kalau kita ni Fitri, ini ada pelesit gigit ni, padahal ia kesan lebam ya, misalnya contusion. Jadi ini perkara-perkara yang boleh kita buat. Begitu juga dalam keadaan kita ada memelihara atau ada ahli keluarga yang OKU, lembam dan kemudian menjadi mangsa jenayah seksual. Maka komunikasi itu yang paling penting dan perhatian penting sebab dia tak tahu nak cakap macam mana. Kan? Ini risiko yang ada. Mungkin ada satu kes yang viral juga di mana dua lelaki kan serang wanita dalam kedai sebenarnya. Kadang-kadang CCTV dia yakin memang tempat memang ada CCTV tapi berani ya. Dah semakin terbuka pula. Dia kalau anda di bawah pengaruh alkohol dan pengaruh dadah apa pun boleh ya. Jadi motifnya kadang-kadang dendam dia tak kira tempat kan? Sebab itu kita tengok ada kejadian di mana mayat itu ditinggalkan di tempat awam atau di tengah jalan yang baru-baru berlaku ni kan. Jadi itu supaya mendatangkan ketakutan pada orang lain sebagai isyarat ataupun dia tak merancang sampai situ. Jadi jenis yang masuk dalam rumah, tebas atau kedai ni, bagi dia lengkap aja hajat dia, itu yang dia nak kan. Jadi kalau dalam keadaan ini saya usulkan jugalah dengan kes yang berlaku tanpa prejudis pada kes itu, maka kita perlu memikirkan 3 plan. Satu, plan pencegahan, kedua intervensi, pencerahan, yang ketiga ialah pemulihan. Maka kalau rumah kita tu, kita lebih senanglah 70% kekuatan rumah adalah dari segi fizikal, pintu, kunci yang kedua, deadbolt lock, ini dulu kita fikirkan. Kemudian baru kita fikir kalau lepas juga penjenayah dia masuk daripada bumbung buat terowong ke misalnya, ini kemudian. Tapi 70% kita kena kebalkan rumah dari segi fizikal, 30% baru persiapan kita. Tapi langkah pertama yang baik ialah secara konsisten daripada tahun 2000 saya nak cakap, iaitu langkah pertama ialah lari. Kalau kita berdepan dengan penjenayah, kita tak tahu kemampuan penjenayah atau had dia tak ikut peraturan, kita ikut peraturan. Jadi yang paling baik ialah
rencana itu pertama ialah melarikan diri, melepaskan diri. Kalau kita tidur dengar tiba-tiba bunyi macam mana kan, apa kita nak buat? Nak tarik lemari kita gobok, kita nak letak ke kat belakang pintu ke ya. Kita nak kuatkan supaya dia tak boleh masuk ke ya? Atau buat peep hole kat pintu ke. Ini langkah yang boleh kita lakukan untuk mitigasi sebagai untuk mengimbang keadaan itu. Itu dia 3P, pencegahan, pencerahan dan pemulihan memang penting, dan juga sentiasa kita upgrade ilmu demi kebaikan bersama. Terima kasih kepada Kamal Effendi Hashim, Peranisa Jenayah, dan kita harapkan jenayah dapat dikurangkan walaupun tak dapat ditangkis semua, namun ada penambahbaikan dan tindakan kita selepas itu. Janganlah 3 hari sedih tapi akhirnya kembali pada norma yang biasa.